Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai persamaan dan perbezaan faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo dengan teori pertumbuhan endogenous Roma. Sebelum itu, mari kita kenal pasti secara ringkas mengenai kedua teori ini. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo adalah teori ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Robert Solow pada tahun 1956 melalui tulisannya yang bertajuk A Contribution to the Theory of Economic Growth. Teori ini telah menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Manakala, teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan endogenous Roma merupakan teori ekonomi yang dikemukakan oleh Paul Romer pada tahun 1986 melalui tulisannya yang bertajuk Increasing Returns and Long Run Growth. Terdapat beberapa persamaan antara teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo dan teori pertumbuhan endogen Roma, iaitu kedua-dua model mengandaikan bahawa pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengumpulan modal dan kemajuan teknologi. Seterusnya, kedua-dua model meramalkan bahawa kadar pertumbuhan ekonomi akhirnya akan perlahan apabila ia menghampiri keadaan stabil. Persamaan yang terakhir adalah di mana kedua model ini boleh digunakan untuk menerangkan arah aliran pertumbuhan jangka panjang negara yang berbeza. Selain daripada persamaan, terdapat juga perbezaan antara teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo dan teori pertumbuhan endogen Roma berkenaan pandangan tentang faktor kemajuan teknologi. Perbezaan seterusnya ialah model Solo meramalkan bahawa semua negara akhirnya akan mencapai keadaan yang mantap sama dalam jangka masa panjang tanpa mengira keadaan awal mereka. Manakala, teori pertumbuhan endogen Roma meramalkan bahawa negara yang mempunyai tahap pelaburan R&D yang lebih tinggi akan membangun lebih cepat dan mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang. Pengenalan kepada teori pertumbuhan endogenous Roma. Teori pertumbuhan endogenous Roma menekankan bahawa peranan kemajuan teknologi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia sebenar, negara yang melabur dalam penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D dan menggalakkan inovasi boleh merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam amalan negara yang melabur dalam pendidikan dan program latihan kemahiran boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja mereka dengan melengkapkan individu dengan modal insan yang diperlukan. Sesebuah negara boleh meningkatkan produktiviti, menggalakkan keusahawanan dan memudahkan inovasi teknologi. Sebagai contohnya, Finland dan Singapura telah mengutamakan pendidikan dan pembangunan kemahiran yang telah menyumbang kepada kejayaan ekonomi mereka pada masa kini. Seterusnya, teori pertumbuhan endogenous Roma mengiktiraf peranan institusi dan dasar dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Institusi yang berfungsi dengan baik seperti hak harta yang selamat, sistem perundangan yang cekap dan tadbir urus yang berkesan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk inovasi, keusahawanan dan pelaburan. Berdasarkan teori pertumbuhan endogenous Roma, sesebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pantas manakala sesetengah negara yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan adalah disebabkan tahap perkembangan teknologi yang berbeza. Mari kita lihat kepada data perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan R&D 2000 dari tahun 2000 hinggalah 2020 antara Malaysia, China dan Korea. Menurut Bank Dunia, perbelanjaan R&D Korea Selatan sebagai peratusan KDNK ialah 4.81% pada tahun 2020, meningkat daripada 2.3% pada tahun 2001. Ini jauh lebih tinggi daripada purata OECD sebanyak 2.4%. Kerajaan Korea Selatan telah membuat pelaburan besar dalam penyelidikan dan pembangunan selama ini dengan jumlah perbelanjaan R&D mencecah 93.1 trilion won iaitu 75.4 bilion pada 2020 sahaja. Pelaburan ini telah membuahkan hasil kerana Korea Selatan kini menduduki tempat kedua di kalangan negara OECD dalam perbelanjaan R&D sebagai peratus KDNK di belakang hanya Israel.
Pada tahun 1991, ekonomi China menduduki tangga ke-10 di belakang Kanada. Ketika itu, China membelanjakan 1.53% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan R&D. Akhirnya, pada tahun 2021, Malaysia membelanjakan 1.06% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, negara untuk penyelidikan dan pembangunan. Angka ini diramalkan meningkat kepada 1.08% pada 2022. Sejak 2020, perbelanjaan kerajaan Malaysia untuk R&D kekal pada kira-kira 1% daripada KDNK. Sekarang, mari kita lihat perbandingan perbelanjaan R&D berbanding KDNK mengikut negara. Graf ini menunjukkan perbandingan perbelanjaan R&D GERD terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK bagi beberapa buah negara tertentu. Laporan World Competitive Year 2019 menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-24 daripada 63 buah negara. Kekal berbanding tahun sebelum itu dengan catatan GERD per GDP 1.44%. Mengikut teori pertumbuhan endogenous Roma yang mementingkan pengetahuan teknologi dalam sumber utama pertumbuhan jangka panjang, Malaysia perlu meningkatkan lagi perbelanjaan dalam pendidikan dan pembangunan supaya dapat mencapai sasaran negara. Jika pembangunan dilaksanakan dengan betul, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat akan mencapai sasaran ekonomi yang ditetapkan dengan penyelarasan dasar ekonomi dan pertumbuhan lestari. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa terdapat faktor lain yang boleh mempengaruhi KDNK per kapita sesebuah negara, seperti saiz penduduknya dan tahap ketidaksamaan. Selain itu, perbelanjaan R&D bukanlah satu-satunya ukuran komitmen sesebuah negara terhadap pendidikan dan pembangunan. Faktor lain seperti kualiti sistem pendidikannya dan ketersediaan modal teroka juga boleh menjadi penting. Secara keseluruhan, data dalam poster menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai ekonomi yang kukuh, tetapi ia mungkin kurang melabur dalam pendidikan dan pembangunan berbanding Korea dan Amerika. Di sini kita dapat lihat perbelanjaan R&D Malaysia adalah terendah sebagai berbanding peratusan KDNK berbanding dengan Amerika dan Korea. Walau bagaimanapun, bilangan penyelidik Malaysia tertinggi bagi setiap juta orang, diikuti oleh Amerika dan Korea. Malaysia menduduki tempat ke-35 dalam input inovasi lebih tinggi daripada tahun lepas tetapi lebih rendah daripada tahun 2020. Bagi output inovasi, Malaysia berada di kedudukan ke-37. Kedudukan ini lebih rendah daripada kedua-dua tahun 2021 dan 2020. Malaysia menduduki tempat ketiga dalam kalangan 36 kumpulan berpendapatan sederhana atas ekonomi. Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam kalangan 17 ekonomi di Asia Tenggara, Timur Asia dan Australia. Amerika Syarikat menduduki tempat kedua dalam input inovasi lebih tinggi daripada kedua-dua tahun 2021 dan 2020. Bagi output inovasi, Amerika Syarikat berada di kedudukan ke-5. Kedudukan ini lebih rendah daripada tahun lepas tetapi sama seperti tahun 2020. Amerika Syarikat menduduki tempat kedua dalam kalangan 48 orang berpendapatan tinggi ekonomi kumpulan. Amerika Syarikat menduduki tempat pertama di antara dua ekonomi di Amerika Utara. Republik Korea menduduki tempat ke-16 dalam input inovasi, lebih rendah daripada tahun 2021 dan tahun 2020. Bagi keluaran inovasi, Republik Korea menduduki tempat ke-4. Kedudukan ini lebih tinggi daripada kedua-duanya. Republik Korea menduduki tempat ke-6 dalam kalangan 48 kumpulan berpendapatan tinggi ekonomi. Republik Korea menduduki tempat pertama dalam kalangan 17 ekonomi di Selatan Asia Timur dan Oceania. Pertumbuhan ekonomi Republik Korea, Amerika Syarikat dan China dilihat lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia perlu memberi tumpuan kepada faktor endogen yang menginovasi sumber kekayaan negara, sumber semula jadi negara, dimaksimumkan tanpa pembasiran, memberi fokus utama terhadap R&D dalam penyelidikan dan melahirkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Terima kasih.